Assalamualaikum everyone, it's your boy Alif again daripada Marjans TV. Welcome back to my channel. Selamat kembali. Terima kasih bagi mereka yang klik ke video ini. Bagi mereka yang dah subscribe ke channel aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Bagi mereka yang baru sampai ke channel aku ingin mengucapkan selamat datang ke dunia Alif. So kat sinilah korang boleh mendapatkan video-video, cerita-cerita yang menarik bagi akulah, yang ada sedikit manfaat dan sedikit tauladan yang untuk kita bawa bersama. Sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang ingin menyampaikan walaupun sepotong ayat, so inilah channel yang aku buat. Okay, channel yang di mana aku rasa aku nak sampaikan benda-benda yang aku rasa nak aku sampaikan, dan aku rasa sedikit sebanyak akan membantu anak-anak muda kita untuk celik, untuk tidak terus leka ketika kita di akhir zaman ni. Seperti tajuk yang korang nampak pada hari ini yang aku nak bawakan, dia macam revisit lah topik dia, sebab aku dah cakap pasal benda ni a few times before, tapi aku tak spesifikkan. So pada malam ini aku ingin bawa korang ke sebuah cerita di mana aku nak memberitahu korang, aku nak share dengan korang tentang Lodge Freemason, tentang kenapa ditubuhkan, untuk apakah sebenarnya benda-benda ini wujud. Ramai orang kat luar sana tertanya-tanya, kenapa ada. Dan hari ini aku akan berkongsi dengan korang, terpulang kepada korang nak percaya ataupun tidak, terpulang kalau korang nak kata aku paranoid ke apa benda ke, tetapi aku ingin menyajikan fakta. Aku ingin menyajikan kepada korang benda-benda yang sedang berlaku pada hari ini, pada akhir zaman ini. Korang nilaikannya sendiri. Aku tak paksa korang untuk percaya kata-kata aku cuma nak korang nilaikannya sendiri apa yang tengah berlaku. Sebelum aku ke cerita, sebelum aku ke point di mana aku nak memberitahu korang apakah tujuan asal Lodge ni dibina, aku ingin bawa korang ke, terlebih dahulu aku nak korang kenal apa benda itu New World Order. Okay, a New World Order ni adalah di mana dunia ini akan diperintah, akan didirikan, dan kita semua akan hidup di bawah satu payung, di bawah satu payung yang besar, di bawah satu pentadbiran lah, senang cerita. Di mana semua orang akan melalui tradisi yang sama, semua orang akan mengamalkan tradisi yang sama, semua orang akan buat benda yang sama, semua orang akan melakukan gaya hidup yang sama. Di situlah bermulanya the New World Order, di mana apa yang kita lalui sekarang, apa yang kita buat sekarang, agama yang kita anuti sekarang, tindak tanduk kita, apa yang kita buat sekarang tidak lagi matters, tak penting lagi. Okay? Sebab di era the New World Order, di sinilah di mana kita semua akan berpaling pada kiblat yang baru. Itulah yang mereka nak. Di dalam New World Order ni juga, di sinilah kita akan disogok, akan diberikan gambaran bahawa benda yang salah itu adalah benda yang benar, benda yang fitnah itu adalah benda yang benar, benda-benda yang mengikut norma-norma kehidupan biasa kita yang sebelum ini, yang mengikuti agama dan sebagainya, benda itu adalah benda yang kuno, benda yang kolot. Mereka akan menyogok kita untuk menerima sebuah pentadbiran yang baru, sebuah cara kehidupan yang baru, yang kononnya lebih relevan, yang lebih mengikuti masa kini. Dan tanpa kita sedari, kita sedang menuju itu. Itulah the New World Order. Di dalam protokol Elders of Zion yang ditulis oleh mereka-mereka yang membuka sebuah negara yang dipanggil Israel, sebuah bangsa yang tidak dikurniakan tanah seperti yang dikata dalam Al-Quran, dan berjaya membuka tanah. Di dalam protokol The Elders of Zion itu, antaranya ada ditulis di masa akan datang, misi mereka adalah untuk memastikan mereka semua tidak beragama. Mereka tidak mengatakan kita semua ni akan menganuti agama Yahudi. Tidak. Mission di dalam protokol Elders of Zion itu adalah manusia ini tidak lagi berpegang kepada ajaran tauhid, ajaran agama, tidak kira agama apa, Kristian, Islam, Buddhis, Hindu dan sebagainya. Ini kerana selagi manusia-manusia ini berpegang kepada ajaran agama masing-masing, agak sukar bagi untuk mendapatkan the New World Order sepenuhnya. The New World Order di mana mereka semua tidak beragama, mereka hanya berpegang kepada satu ajaran, mereka hanya berpegang kepada satu cara hidup yang mereka benar-benar ingin kita anuti. Ajaran yang di mana semua dianggap sama, ajaran di mana kita semua adalah anak Tuhan, di mana kita semua akan menyembah satu benda yang sama. Dengan cara ini sajalah bahawa kita semua akan mudah diperintah, akan mudah dipengaruhi. Kalau mengikut cerita ini di mana
kita semua tidak beragama, kita semua akan berada di bawah satu bumbung, bawah satu payung, semua itu adalah mirip dengan cerita Dajjal, di mana pada ketika di hujung zaman, mereka semua yang tidak keruan, mereka semua yang tidak ada arah dan tujuan, semua mereka akan mengikuti satu Mesaya palsu, dan Mesaya palsu ni akan membimbing mereka. Sama tak jalan ceritanya? It's the same. So apa yang mereka nak buat sekarang ni adalah perjalanan ke arah itu, perjalanan ke the new world order, perjalanan di mana kita semua akan berada di sebuah satu telunjuk. Telunjuk siapa? Telunjuk Ad-Dajjal Al-Masih, di mana pada ketika itu barulah kita percaya konon-kononnya Al-Masih ni, si Dajjal ni adalah mereka betul-betul berkuasa. Apabila kita semua tidak lagi berpegang kepada agama kita menganggapkan itu semua adalah agama kuno, agama yang tak relevan, dan tiba-tiba munculnya seorang Mesaya yang ada depan mata kita, yang boleh mengeluarkan kesemua keajaiban. Di situlah pada ketika ini, dan pada ketika itulah kita semua ni akan mudah dihidangkan, akan mudah dipengaruhi, kerana otak kita telah dikonditionkan. Kita ni, otak kita telah dibentuk supaya boleh menerima benda-benda. Bermula dengan liberalism, di situlah bahawanya kita akan mudah disogok dengan benda-benda yang akhirnya membinasakan kita, kerana kita mengikut ajaran Dajjal. Apabila kita memandang enteng dengan benda-benda yang mungkar, kita senang disogok dengan bahawa pemimpin Amerika Syarikat yang lama tu telah diturunkan, digantikan dengan orang yang lebih baru, yang lebih pro-Islam katanya. Adakah benar? Vice Presidennya mengeluarkan statement di dalam ucapannya, terus announce bajet untuk militeri Israel. Dalam masa 3 minit dia mengucapkan beberapa kali, we must stand with Israel, we must stand with Israel. America's support for Israel's security must be rock solid. We must stand with Israel. As Hamas maintains its control of Gaza and fires rockets across Israel's southern border, we must stand with Israel. And as ISIS and civil war in Syria destabilize the region, we must support all those affected by ongoing violence and terror, and we must stand with Israel. Adakah itu pemimpin yang lebih baik yang menggantikan pemimpin sebelum ni? Tapi otak kita semua orang Malaysia ni, orang Islam kita, terima. Yang dulu tu Trump dah tak ada. Trump jahat, Trump ni, Trump tu. Kita dapat terima pemimpin yang baru. Are you guys aware of this? Aku tak nak cakap pasal vaksin, pasal benda tu semua lah, right? Itu semua kau boleh check sendiri. Tetapi guys, di sinilah pada ketikanya wujud sebuah tempat yang dipanggil Lodge Freemason, yang di mana akan dijadikan tempat pengumpulan bangsa-bangsa dan agama baru. Dia takkan panggil agama, tetapi satu pertubuhan, satu cara jalan hidup yang baru. Korang bayangkan, setiap negeri dalam Malaysia, kecuali beberapa negeri macam Kelantan dan sebagainya, ada 2-3 je yang tak ada Lodge Freemason. Semuanya ada Lodge Freemason guys, tetapi kosong. Tidak nampak ada aktiviti. Kenapa dicipta benda tu semata-mata untuk kosongkan? Tidak guys, bukan untuk kosong, tetapi ianya dicipta untuk akan datang, untuk masa akan datang. Untuk mereka telah bersedia sedia di setiap pelosok dunia ni, untuk kita semua ni akan satu hari akan terbuka hati untuk bersama-sama mereka. Tanpa kita sedari, sekarang sedikit demi sedikit institusi keagamaan kita ditolakkan ke tepi. Kita semua, apabila kita ingin membuat rang undang-undang ke, kita ingin buat perlembagaan ke, kita nak buat apa-apa ke, kita akan approach ke arah Islamik, itu akan jatuh nombor 2, nombor 3 dan sebagainya. You see, macam mana guys nak cakap lagi? Ada orang kata paranoid, ada orang kata benda ni konspirasi dan sebagainya. Apa benda konspirasinya kalau benda yang aku cakap ni semua ni dah terjadi? Bukan konspirasi lagi, benda tu dah memang depan mata, memang dah akan berlaku. Sepatutnya daripada korang yang kata aku kat sini paranoid, aku kata ni semua ajaran konspirasi, Dinaikan tidakkan apa benda yang aku cakap. Ada bila aku cakap pasal Maldives nak tenggelam, apa benda semua tu, ada orang kata aku tipu, ada orang kata itu apa gambar pasang surut dan sebagainya. Korang saintis ke? Ada saintis yang dah buktikan benda tu. Kalau korang ada hak untuk mengatakan benda ni semua konspirasi, hanya ada fantasi dan sebagainya, aku juga ada hak untuk mengatakan benda ni adalah benda yang benar. Sebab aku tidak menipu. Benda yang aku cakap ni adalah aku report balik apa yang dah terjadi. Itulah kita tak nampak. Sekarang ni aku dah cakap kat korang, apakah kegunaan Lodge Freemason pada masa akan datang. Aku dah nyatakan untuk persediaan di mana New World Order akan datang. Tempat itu adalah tempat jadinya masjid baru. Tempat itu akan jadinya tempat perkumpulan mereka-mereka yang menjalani cara hidup baru.
Aku dah bagi tahu ni. Tapi kau kata aku tipu, kau kata aku ni fantasi, aku ni paranoid. Sekarang bagi tahu, cerita balik apakah kegunaan Freemason Lodge tu yang berada di setiap pelosok dunia, tetapi tidak ada aktiviti dilakukan, kosong, terutama dekat Malaysia ni. So nyatakan apakah tujuan yang dia dicipta. Aku cabar korang, kita ni semua bermula dengan Freemason bertapak di Malaysia dengan Rotary Club dan sebagainya. Mereka tidak melakukan benda-benda yang buruk, mereka melakukan benda-benda yang baik seperti kebajikan dan sebagainya. Dan pada suatu ketika nanti kita semua akan terpengaruh dengan kebaikan tu. Oh, mungkin korang akan cakap, oh takkanlah terpengaruh dengan benda-benda macam dakyah-dakyah dorang ni. Come on guys, baru announce PKP sikit, masing-masing dah mengelupur pergi beli barang, dah pergi beli toilet paper, dah berbuk kat shopping mall apa benda semua. Baru sikit masing-masing dah tak keruan. Bayangkan bila akan jadi betul-betul di akhir zaman nanti, bila datangnya orang-orang yang kaya ni daripada golongan-golongan Freemason, daripada golongan Rotary Club apa semua ni datang, lagi nak kata paranoid. Benda tu reality akan jadi. Dah jadi pun sekarang ni. Jadi kalau korang rasa benda ni bermanfaat, sharekan kepada semua. Kalau korang rasa benda ni paranoid, takut dan sebagainya, terpulang. Aku dengan pendapat aku, korang dengan pendapat korang. Alright? Aku dah tunjuk, aku dah nyatakan segala-galanya. So why not kalau korang pula bercerita. Thank you so much guys. See you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.